urusan surah An-Nur, sahabat saya Ramlan dan the gang serta soft kepimpinan. Jadi insyaAllah pagi ini kita akan meneruskan sesi perbincangan kita, iaitu mengenai keperluan mencari seorang guru di dalam mentarbiyah hati kita. Tuan-tuan, pada perbahasan yang lepas kita banyak memfokuskan tentang at-tayyarat al-fikriyah wal-aqliyah. Kita bicarakan tentang kelompok-kelompok yang terseleweng, yang tersasar dari kebenaran, al-munharifah, dan juga kumpulan yang firqatun najiyah, yang selamat, yang dijamin oleh Nabi SAW hanyalah satu kumpulan, ana ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan apa yang diikuti oleh para sahabat aku. Tuan-tuan, maka atas dasar itu berpecahlah umat itu kepada 73 kumpulan, 72 out. Kita tak ada, kita tak nak Syiah, kita tak nak Khawarij, kita tak nak Mu'tazilah, kita tak nak Murji'ah, kita tak nak Musyabbihah, Mujassimah. Tuan-tuan, kita tak nak Jabariyah. Ini semua tim-tim yang kita tolak. Hanya yang kita terima, yang kita harapkan nanti di hari mahsyar, di hari kiamat, Allah berfirman, yauma tabyaddu wujuhum wa taswaddu wujuh, hari di mana ada muka yang bersih ceria dan ada muka yang kusam menderita. Adapun fa ammal ladina biyaddat wujuhuhum fa fi rahmatillah, yang muka yang bersih yang cantik itu menurut tafsiran Sayyidina Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, iaitu para yang berpegang dengan ahli sunnah, dan mereka itulah golongan para ulama yang berilmu. Tuan-tuan, maka dalam konsep memahami tauhid yang benar, setelah kita beramal dengan fiqh yang bersih, mazhab yang benar, mazhab Syafi'i dan seumpamanya, kita juga perlu berpegang dengan manhaj yang lurus di dalam kita bersuluk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, Al-Imam Al-Allamah Qutubuddin Ad-Dimashqi dalam risalah ini menyebutkan bahawa keperluan mencari guru yang kamil, syekh yang kamil, tuan-tuan, untuk kita contohi. Itu yang disebut oleh pengarang kitab kita dalam risalah kita, tuan. Kenapa? Kerana syekh itu merupakan rafiqun fit tariq, teman dalam perjalanan kita. Syekh itu mengajar kita Quran hadis. Syekh itu memasakkan dalam hati kita tidak boleh bercanggah dengan ijma' ulama. Syekh akan membawa kita, memandu kita ke jalan kebaikan dan kebenaran. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wabtaghu ilaihil wasilah. Itu dalam surah Al-Maidah ayat 35. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah. Tuntutlah untuk kamu mendekatkan diri kepada Allah, tu cari wasilah. Tuan-tuan, wasilah tu kita sebut juga tawassul. Jalan kita mendekatkan kita kepada Allah dalam bentuk apa? Tilawah Quran. Dalam bentuk apa? Al-azkar wal-awrad. Dalam bentuk selawat, dalam bentuk infak, dalam bentuk khidmat. Ini semua wasilah yang mendekatkan kita kepada Allah Ta'ala. Tuan, maka berdasarkan ayat ini juga kita boleh tengok sebuah hadis Nabi SAW yang disebut oleh Al-Imam Ibnu Abdul Bar dalam kitab beliau Jami' Bayanil Ilm. Disebutkan bahawa ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabatku umpama bintang-bintang di langit. Maknanya bintang itu menerangi bumi. Maka Nabi kata apa? Perumpamaan sahabatku seumpama bintang di langit. Bi ayyihi muqtadaitum muhtadaitum. Di antara mereka tu siapa yang kamu ikut, kamu akan dapat petunjuk. Okey, tuan-tuan, walaupun hadis ini dikategorikan sebagai hadis yang dhaif, tetapi dari sudut maksud dia itu selari dengan Quran dan hadis Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Apa maknanya? Selari dengan Quran, sebab Allah Subhanahu wa taala berfirman, qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani. Katakan, inilah jalanku. Ini tuan-tuan, sabda Nabi SAW, hadhihi sabili, dengan jalan inilah aku mengajak manusia berdakwah kepada Allah. Tapi konsep dakwah Nabi itu ala basirah, dengan pandangan mata hati. Basirah, pandangan yang bersih, ya, penglihatan yang tajam. Basirah bukan hanya dalam sudut yang zahir, tetapi membawa dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam bentuk yang hati yang bersinar, pandangan mata hati, bukan mata kasar lagi, mata hati, basirah. Ana wa man ittaba'ani, itulah jalan aku dan jalan pengikut aku. Maka pengikut Nabi ini diterjemahkan generasi yang pertama tidak lain dan tidak bukan, itulah sahabat baginda radhiyallahu taala anhum ajma'in. Maka tuan-tuan, berdasarkan ayat yang mulia ni, tuan-tuan boleh rujuk nanti surah Yusuf, ya, surah Yusuf alaihi salam, ya, bahawa kita boleh lihat berdasarkan ayat yang mulia ini, sahabat semuanya merupakan pendakwah, du'atul tariq, da'i. Sebab tu hari ni orang buat program da'i, kan, pemimpin kepada membawa manusia kepada Allah, membawa petunjuk, ya. Maka siapa yang mengikut para sahabat, dia telah mengikut jalan yang lurus, sawa'is sabil. Okey, ini antara penjelasan dalam maksud, ya, sahabat itu merupakan mereka yang memberikan petunjuk dan mengikut contoh Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Tuan-tuan, itu konsep yang pertama. Kemudian sabdaan Nabi tadi itu, sahabat aku umpama bintang di langit. Siapa saja yang kamu contohi, kamu akan dapat petunjuk. Maka Quran juga telah menyaksikan kemuliaan para sahabat sebagai syuhada. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas. Ya, wa takunu wa yakuna ar-rasulu 'alaikum syahida. Tuan-tuan, ini juga sebagai penyaksian bahawa sahabat itu merupakan golongan yang mendapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau kita nak tengok pula ayat yang ketiga yang berbicara jelas tentang Ansar dengan Muhajirin, itu tuan-tuan boleh rujuk dalam surah Taubah ayat 100. Okey, ayat 100 surah Taubah. Was-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Allah sebut pula tabi'in walladzina ittaba'uuhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Tiga kumpulan, ya, Muhajirin dan Ansar mewakili sahabat Nabi, walladzina ittaba'uuhum kumpulan at-tabi'in. Tiga kumpulan ini Allah jamin, Allah garanti, Allah saksikan kepada mereka keredaan, radhiyallahu anhum wa radu'an. Tuan-tuan, maka ayat-ayat ini semua merujuk kepada sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa baraka wasallam. Dan telah saya nyatakan pada awal mukaddimah kuliah kita pada pagi ini, tuan-tuan, bahawa kelompok yang selamat, walaupun berpecah umat kepada 73 kumpulan, ada satu kelompok yang selamat yang Nabi sebut, ma ana alaihi wa ashabi, apa yang aku lakukan dan para sahabat aku lakukan. Ada kalimah sahabat. Maka sahabat itu merupakan, ya, apa yang menjadi contoh kita dalam bertasawuf, dalam bersyariat, di dalam memahami ilmu hakikat. Semua itu, tuan-tuan, merupakan panduan yang boleh kita rujuk kepada kehidupan ahwal para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Saya akan terangkan sebentar lagi sedikit sebanyak tentang manaqib yang mulia di kalangan sahabat Nabi, tuan-tuan, di kalangan tabi'in, di kalangan ahli bait dan sebagainya. Cuma kita lanjutkan, ya, perkataan Hujjatul Islam Al-Imam Al-Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab Ihya beliau. Dikatakan, Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatih. Okey, tok guru tu dalam masyarakat dia, ulama-ulama ni, tuan-tuan, dia tergolong di kalangan wali abdal ataupun wali akhyar. Itu dua kategori yang saya bahaskan malam tadi di Masjid Syekh Ahmad di Sendayan, tuan-tuan. Okey, dia mungkin masuk wali abdal, mungkin masuk wali akhyar. Itu antara kalangan kategori wali, tuan-tuan. Okey, maka
dijelaskan dalam sebuah sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini hadis dari Abdullah bin Umar, ikut Imam Ibn Hibban, status hadis ini masih dhaif. Tuan-tuan, walaupun dhaif tetapi cuba dikaitkan kajian, pengertian dan maksudnya seiring, sejalan, bertepatan dengan Quran. Tuan-tuan, apa yang Quran sebut? Okey, saya ulang dulu hadis tadi tu. Asy-syaikhu fi qaumihi kan nabiyyi fi ummatihi. Seorang tuan guru itu di khalayak masyarakatnya seumpama nabi bersama umatnya. Okey, kenapa asy-syaikh ataupun al-alim itu mewarisi warisan kenabian, mewarisi tugasan yang mulia, amanah dakwah, mendidik hati, mengajak manusia menyembah Allah, mengenal Allah. Itu peranan ulama. Ya kan? Tuan-tuan, walaupun hadis ini dikatakan dhaif oleh sebahagian pentakhrij termasuk Imam Ibn Hibban, tetapi dari sudut maknanya tuan-tuan, Allah berfirman dalam Quran, ya ayyuhalladzina amanu athi'ullaha wa athi'ur rasul wa ulil amri minkum. Ulil amri itu termasuk dalam konteks perkataan hadis ini. Ulil amri itu ulama kata pemimpin. Ada yang lebih fokus kata ulil amri itu ialah ulama, bukan sekadar umara, tapi umara yang alim, amir yang alim, pemimpin yang alim. Khulafa ar-Rashidun yang 4 semua alim. Termasuk Sayyidina Hasan yang melengkapkan 30 tahun pemerintahan Khilafah ar-Rashidah, alim. Ya, tuan-tuan, zaman-zaman awal Islam, kebanyakan ulama ataupun kebanyakan pemerintah tu boleh naik atas mimbar, boleh berkhutbah, boleh membaca kitab, boleh mengarang, boleh bagi tausiah. Itu memang generasi awal dulu. Okey, Harunur Rashid. Tengok lebih tepat lagi Sayyidina Umar bin Abdul Aziz. Ini semua alim. Kalau mutaakhir kita, kalau kata-kata dulu Sultan Selangor, ada masjidnya, tuan-tuan. Beliau juga mengarang risalah. Sultan Perak, tuanku Sultan Alang Iskandar Shah, antara orang alim, pemimpin yang alim. Jadi ya, maknanya amir, dia pemimpin, dia juga ulama yang memimpin masyarakat dia. Bukan sekadar nak tengok musim banjir macam mana, nak tengok empang tu macam mana nak kontrol air tu keluar, sukat air tu macam mana, banjir tak banjir. Bukan sekadar nak buat jalan, pemimpin kan. Bukan sekadar buat program kesihatan, menjaga mengawal COVID ni, walaupun Seremban kita masih kena bertahan lagi 2 minggu tuan-tuan. Masih PKP lagi kita kan. Tetapi pemimpin juga dia alim. Dia memimpin hati. Kalau kita kata secara mudah, Tok Guru kita, Tok Guru Ni Aziz, Tok Guru Haji Hadi contohnya, ini antara orang alim dan dia juga merupakan pemimpin. Ini Allah sebut wa ulil amri minkum, dalil Quran. Wattabi' sabila man anaba ilayya, ini surah Luqman. Ikutlah orang yang kembali kepadaku. Orang yang kembali kepada Allah Ta'ala ini iaitu para ulama, pewaris para nabi. Dan pastilah ulama ini ulama yang macam mana tuan-tuan? Alim Rabbani. Ya, orang alim yang bercirikan mengikut panduan ketuhanan. Rabbani, tuan-tuan, berakhlak dengan akhlak-akhlak yang mulia, mempunyai ilmu yang mantap, tuan-tuan, mempunyai tuan-tuan penampilan yang meyakinkan. Ini semua ciri-ciri orang alim, sehingga disebut oleh Imam Ibn Arabi rahimahullahu ta'ala, syekh ini pengganti kepada para rasul. Maksudnya ulama pewaris anbiya, sama maknanya. Dikupas oleh Imam Ibn Arabi, tuan-tuan guru kita, para syekh kita itu merupakan pengganti, ya, ataupun khalifah Allah Ta'ala di muka bumi ini, di muka bumi, seperti mana para rasul merupakan utusan Allah pada zaman mereka. Rasul dah tak ada. Nabiul Khatam, Nabi SAW telah tiada. Tuan-tuan, telah berpindah, telah bertemu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala ila rafiqil a'la. Yang ada yang ditinggalkan oleh Rasul tadi siapa? Para sahabat, para tabi'in, para ulama, tuan-tuan sekalian. Dan digariskan oleh Imamul Ghazali, syekh itu, ulama yang kita nak contohi itu, bukan sebab dia kaya. Kan nak cari imam yang kaya macam Imam Junaid, toke permata. Imam Muslim, toke. Imam Abul Hasan Asyadili juga orang yang berketerampilan, kaya.
Imam Lais bin Sa'ad kaya, ramai juga imam-imam kita yang kaya. Ulama-ulama Mekah kebanyakannya berada, ulama-ulama Mesir dan lain kebanyakannya miskin. Tapi bukan itu ukuran kita. Bukan sebab aset dia, kekayaan dia, tetapi ataupun bukan kita mengaji tu untuk mengukur syekh kita tu bukan dengan sebab orang yang nampak gah, masyhur semata-mata, ya, ataupun nampak mempunyai follower yang ramai, pengikut yang ramai. Bukan itu. Tetapi kata Imam Al-Ghazali rahimahullahu taala, ini dipetik dalam kitab Ihya, tuan-tuan. Ya, dia kata apa? Syekh yang kita nak ambil sebagai panduan kita tu, contoh kita yang kita nak mengaji dengan itu, iaitu dia punya pengalaman yang luas, tajribah. Pengalaman dia yang luas, dan pengalaman itu merupakan thamaratu aqlihi, buah daripada hasil pemikirannya. Dia berfikir, ya, sentiasa merenung, sentiasa membuat kajian, tuan-tuan. Pengalaman-pengalaman yang luas berdakwah, tuan-tuan, menyebabkan dia mampu menjadi pendidik, murabbi yang baik kepada para abna, para murid. Itu ciri-ciri syekh, bukan diukur dari sudut apa tadi? Kekayaan, pengaruh semata-mata, tetapi kita mesti ukur dari sudut bagaimana peranan dia, pengalaman dia dengan akalnya untuk mendidik masyarakat. Sebab tu Imam Ghazali kata apa? Ya, kau tengok, dia kata, orang-orang yang walaupun perwatakannya keras, brutal, ya, jahat, hatta ada yang tak semayang, ada yang mabuk, nauzubillah min zalik, contoh kan. Tetapi tetap kalau sebut ustaz, dia hormat. Sebut syekh, respect. Ya, itu kalau orang awam yang kaki mabuk, yang kaki tak reti pergi masjid surau ni, yang tak suka ikut kuliah ni, dia kalau sebut nama imam, insya-Allah dia hormat. Ya, apatah lagi altafin nas, orang yang apa? Yang lembut macam tuan-tuan ni, macam perempuan ni yang kaki kuliah, yang kaki semayang ni. Tuan-tuan, kalau orang yang baik, memang dia automatik dia akan hormat syekh. Kalau kita yang baik pun sayang kepada tuan guru, tuan-tuan, orang-orang yang kasar tadi pun dia okey, dia tetap memuliakan tuan guru. Ini memang sifat lebih-lebih lagi perangai orang Melayu kita, tuan-tuan. Orang Melayu kita ni biasanya kalau tuan guru dia sayang, walaupun dia pun bukan ikut tok guru tu dah, dia makan yang sama, ambil gambar ya, ambil gambar belah kanan, dia mengaku murid kanan. Tu yo. Mengaji sekali datang 3 hari hilang, sekali masuk 4 hari ruyup. Itu biasa orang Melayu ni. Tapi bab berkat tu dia faham, ni tok guru aku tak boleh lawan, tok guru aku tak nak langgar. Tu syekh kami, tuan-tuan, Saidi Muhammad Saleh, ketika pertama kali lah datang ke Malaysia ni 2015, tak ingat, tak silap saya. Datang, dia polik tengok orang Melayu ni hormat, tunduk. Secara fitrah dia kata orang Melayu ni lah orang dah bertasawuf. Betul, tuan-tuan. Ya, tetapi ingat, tuan-tuan, dalam sejarah ya, ada imam yang, tuan-tuan, yang kena belasah. Imam kena belasah apa sebab? Ini cerita yang berlaku, tuan-tuan, ya, cerita yang berlaku di Baghdad pada kerajaan Abbasiyah. Okey, Khalifah Al-Mutawakkil ketika itu jadi raja, dapat aduan ya di istana bahawa imam kena tumbuk. Apa hal imam kena tumbuk? Maka Khalifah Al-Mutawakkil panggil Samsing itu datang ke istana menghadap. Tanya kat dia, apa hal kau belasah imam? Dia kata, yalah tuanku, kata dia, saya ni musafir, lalu satu masjid subuh, saya singgah kat masjid tu semayang. Kan? Semayang subuh, imam tu baca rakaat pertama habis surah Al-Baqarah. Bukan 5 ayat, bukan sekat alif lam mim, dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin, bukan sekadar wa ulaika humul muflihun, cerita pula orang munafik, sambung pula ciri munafik. Masuk maqra' yang kedua, innallaha la yastahi. Masuk pula maqra' ketiga, atamuruna an-nasa bil birri wa tansawna anfusakum. Masuklah habis juzuk pertama, sambung juzuk yang kedua, sayaqulu sufaha. Ayat yang kita baca tadi, litakunu syuhada'a 'alan nas. Habis pula masuk yang maqra' ketiga yang ada ayat kursi, tilkar rusul. Habis sampai amanar rasul, selesai surah Baqarah baru dia rukuk. Ini rakaat pertama. Dah berapa jam, tuan-tuan? Dah setengah jam. Kan? Naik rakaat kedua, makmum yang tumbuk imam ni berharap, ya Allah, minta imam baca suratul Ikhlas. Tak ada. Rakaat kedua,
imam baca Alif Lam Mim Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum nazzala alaikal kitaba bil haqq, baca surah Ali Imran juzuk 3 sampai juzuk 4, habis pada ayat yang terakhir. Tuan-tuan, selesai 200 ayat surah Ali Imran, sujud, selesai, bagi salam. Okey. Jam dah tunjuk pukul 7 pagi. Subuh nak habis. Setengah jam, campur setengah jam, 2 rakaat, 1 jam sembahyang subuh. Lepas bagi salam, imam bangun. Imam khabar apa tuan-tuan? Tuan-tuan dan puan-puan semua dimaklumkan, saya mohon maaf. Tadi saya sembahyang tak ada wuduk, kita kena ulang balik sembahyang. Mana tak angin makmum, dah sikit-sikit pinggang. Berdiri lama. Kan, dia tinjunya imam tu. Tuan-tuan, maka khalifah kata setelah mendengar cerita kepada orang yang pukul imam ni, khalifah kata kalau aku ada pun aku tinju imam tu sekali. Sebab baca panjang-panjang tapi tak ada wuduk tuan-tuan. Itu cerita imam kena belasah. Itulah dalam sejarah yang pertama tuan-tuan. Ada 4-5 tahun lepas ada orang gila tumbuk imam kat masjid negara, ada juga. Tapi secara umum kita kata orang kita ni walaupun kasar, dia hormat tok guru. Dia sayang syekh dia. Ini kalau di Mesir tuan-tuan, Mesir ni ialah memanglah bumi kinanah. Memang bumi anbiya tuan-tuan, memang bumi aulia. Tapi orang dia tak adalah semua belobai-lobai lah kau dah. Yang tak sembahyang pun ramai, yang dedah aurat pun ramai. Tapi kalau sebut nama Syekh Saleh Ja'fari, kalau sebut nama Syekh Muhammad Mutawalli Sya'rawi, oh dia respect betul. Kalau dikatakan Syekh Sya'rawi itu tuan-tuan, ya, bukan sekadar ulama je sayang dia, bukan sekadar orang tafiz je sayang dia, orang fasik pun sayang kat dia. Ini menandakan bahawa betul perkataan Imam Ghazali ni tuan, manusia memang hormat kepada ulama. Cuma kelemahan dia tak dapat ikut. Itu kelemahan lah. Tetapi dari sudut lain, penghormatan tu masih kekal ada tuan-tuan. Okay, kita sambung lagi sikit. Maka syekh itu mensulukkan kamu jalan kebenaran. Syekh itu bawa kamu jalan al-haq, jalan ketuhanan, jalan Rasulullah SAW. Syekh itu ialah mengenalkan kamu ini betul, ini salah. Ya kan? Maka syekh itu apa dia? Irsyad kepada kita. Syekh itu mursyid. Guru yang mursyid. Apa dia? Dia pimpin kita, dia tunjuk kita, ini elok jangan kau buat. Manfaat, ini mudarat tinggalkan. Tuan-tuan inilah perumpamaan syekh. Jadi kita perlu kepada guru. Jangan kita syok sendiri mengaji 2-3 hadis, kita khabar, kita alim daripada ustaz. Ustaz tu daripada kecil mengaji tuan-tuan, belajar, masuk pondok, belajar universiti, masuk kolej, masuk ma'had, bergelubang dengan kitab, tentulah dia lebih tahu daripada kita. Kan, kita mungkin orang awam yang tak sempat nak mengaji, maka kita janganlah macam-macam. Kan, selagi apa yang dibawa oleh tok guru itu ada dalilnya, ada asasnya, ada sandarannya, maka kita ikutlah. Ini tuan-tuan penting sebab syekh menunjukkan kita mana yang manfaat, mana yang mudarat. Maka itu disokong oleh sabdaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, mathalul jalisis salih kamathalil attar. Perumpamaan teman yang baik itu macam yang menjual minyak wangi, toke minyak wangi attar. Okey. Illam yajidka min atrihi abaqa bika raihatuhu. Kalau kau tak mampu pun boleh. Saya masuk tahun lepas pergi di Madinah, balik lepas sembahyang, ya, masuk masjid, jangan Ustaz Kushairi masuk sudah, kan banyak macam dia komen dengan. Ya, saya masuk masjid Madinah tuan-tuan. Ya, lepas tu keluar nak zuhur, nak bolilah minyak wangi. Kedai ud kan. Itu memang standard mahal lah tu. Ingatkan dapat lah RM50. Tak ada. Sebotol tu RM150 botol kocik. Tak ada lah boli dah, tak buat duit. Ya, tetapi sekurang-kurang saya masuk, walaupun saya tak dapat nak boli daripada attar itu, saya tetap dapat bau dia. Saya dapatlah calit 2-3 bau kan. Jadilah. Itu kawan yang baik. Umpama dia wangi. Wangian akidah, wangian syariah, wangian tariqah. Itu dengan syekh yang baik, guru yang mulia, sahabat yang baik. Tapi kalau kita bawa bergaul dengan orang jahat, wa mathalul jalisi su kamathalil qin illam yuhriq kanaruhu abaqa bika dukhanuhu wa raihatuhu. Perumpamaan kawan yang jahat seumpama, tuan-tuan, contoh macam kita berkawan dengan orang yang buat apa kimpalan besi ni.
kan keluar dia punya bunga api dia tu. Ya. Kalaupun kau tak terbakar dengan api yang digunakan oleh tukang besi itu tuan-tuan, dia nak tampal ke, nak repair besi itu kan, kalau kau tak terkesan dengan dia punya api itu pun, kau tetap akan bau haba dia, panas dia, kau akan rasa bau asap dia, bau api tu kau tetap akan rasa. Kalau kita tadi dah mandi lah, nak ke masjid sembahyang Jumaat, kita lalu kat kedai tu ada asap, ada abu, tetap ada sikit sebanyak bau tu melekat pada badan kita tuan-tuan sekalian. Sama kan? Kawan dengan orang yang merokok tak? Kawan orang yang vape ni kan? Sama juga. Sikit sebanyak bau tu melekat kat kita juga tuan-tuan sekalian. Maka itu perumpamaan tuan-tuan. Kalau kita berkawan dengan orang baik, kita dapat kebaikan. Kalau kita tidak berguru tuan-tuan, kita akan disesatkan. Ya? Maka berguru ni tak boleh dengan kitab semata-mata. Mesti berguru secara live. Sekarang ni online. Ya, guru ni memang guru betul-betul, bukan guru bayangan ataupun guru hantu ko tuan-tuan, pocong ko, bukan. Memang guru betul-betul lah. Dengan guru itu kita dapat tuan-tuan pencerahan, penjelasan tentang hukum hakam yang berkaitan. Tuan-tuan sekalian, ya, sebagai penutup hari ini saya kira cukup itu saja yang saya nak petik daripada kitab Risalah Makkiyah. Cuma kita petik sedikit tuan-tuan, kalau kita kata sahabat yang dijamin oleh Nabi SAW, maka itu ditulis oleh Imam Abu Nu'aim Al-Asfahani radhiyallahu an dalam Hilyatil Awliya. Ya, dikata Imam Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq itu merupakan ra'si qaimatil awliya, ketua wali. Kan? Itulah dia ketua wali berdasarkan Quran. Thaniyatnaini idhuma fil ghar. Dua orang yang bersama Nabi SAW dalam gua tersebut, itulah Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an. Tuan-tuan, ya. Sayyidina Abu Bakar ni orang yang betul-betul tahqiq maqam siddiqiyah. Namanya As-Siddiq. Tuan-tuan, itulah Sayyidina Abu Bakar yang tak boleh ditandingi keimanannya, yang tak boleh ditandingi pengorbanannya. Inilah sufi yang sebenar-benar sufi, yang hanya memandang kepada kebenaran, yang hanya melihat kepada Allah tanpa perlu melihat kepada komen-komen, pandangan-pandangan manusia yang cuba menjatuhkan beliau. Ini Sayyidina Abu Bakar. Kalau tuan-tuan tengok, Sayyidina Abu Bakar ini disebut pula oleh Imam Al-Hajwiri tuan-tuan, ya. Dikatakan bahawa Sayyidina Abu Bakar ni merupakan ra'su ahlil musyahadah. Orang yang maqam musyahadah yang tertinggi, maqam tasawuf tuan-tuan, maqamul ihsan, itulah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Siapa khabar orang sufi membelakangkan sahabat? Orang sufi mengikut sahabat. Modul kita ialah para sahabat. Qudwah kita ialah sahabat. Sayyidina Abu Bakar lah contoh kita. Kalau kita tengok Sayyidina Umar, itulah tokoh yang kuat bermujahadah, yang menghalau hantu setan takut dengan Sayyidina Umar Ibnul Khattab radhiyallahu an. Tuan-tuan, kalau kita melihat pula kepada Dhunnurain, Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu an, tuan-tuan, maka ya, beliau ini tuan-tuan, kita tahu dari sudut pengorbanan tuan-tuan, kita melihat kepada kemurahan hati, sifat pemalu, sifat mengharap, itu semua jatuh kepada Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Tuan-tuan, yang mana antara sahabat yang mengkhatamkan Quran dalam 2 rakaat solat, itulah Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu wa ardah. Kalau tak, macam mana dipanggil Zunnurain, yang berkahwin dengan 2 puteri Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun Sayyidina Ali, tuan-tuan, Sayyidina Ali yang disebut sebagai bab Madinatul Ilm, tuan-tuan, maka Sayyidina Ali itulah yang disebutkan, ya, sebagai contoh ataupun sebagai syekh di dalam usul dan bala. Ini kenyataan Imam Junaid Al-Baghdadi. Apa maksud, tuan-tuan? Maka kata Imam Junaid Al-Baghdadi, kalau nak mengaji tasawuf, praktikal tasawuf, kena tengok manaqib Sayyidina Ali karamallahu wajhah, ya, dari sudut apa? Dia punya teori dan praktikal, nadhariyah dan tatbiqiyah. Tuan-tuan sekalian, maka Sayyidina Ali ini ketika ditanya apakah bekalan terbaik bagi seorang hamba, maka kata Sayyidina Ali, ghina'ul qalbi billah. Kita rasa kaya dengan Allah.
kita rasa bahagia dengan Allah. Kita sentiasa bergantung dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu tuan-tuan perkataan Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Ya, kalau kita sebut Sayyidina Uthman itu tadi tuan-tuan dengan pengorbanannya, ya, wafatnya beliau, syahidnya beliau, darahnya mengalir atas mushaf yang digunakan, yang kita semadikan pada hari ini sebagai mushaf Uthmani tuan-tuan, ya, maka itu Sayyidina Uthman yang berjuang untuk agama kita, memperjuangkan syiar dan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan, ya, kalau kita sebut pula tentang Imam Abil Hasan Sayyidina Ali, maka itulah yang banyak mewarisi ilmu laduni. Ya tuan-tuan, sebenarnya memang menarik perbahasan-perbahasan tentang sahabat, termasuk tadi 4 yang besar yang utama dalam dunia kesufian. Kita juga akan mengkaji, melihat tuan-tuan 10 yang dijamin syurga. Ini ahli sufi besar. Termasuk tuan-tuan adik susuan Nabi Uthman bin Mad'un yang pertama dimakamkan di Baqi'. Sayyidina Mus'ab bin Umair, duta Madinah. Tuan-tuan Abdullah bin Jahash, Amir bin Fuhairah, Asim bin Thabit, Khubayb bin Adi, Ja'far bin Abi Talib, Abdullah bin Rawahah, penyair Nabi SAW, Anas bin Nadar, Abdullah Dhul Bijadain. Ini semua tuan-tuan. Ammar bin Yasir, sahabat-sahabat ahli sufah yang miskin, yang susah. Tuan-tuan, ya, ini semua para sahabat yang berjuang membawa kita kepada dunia kesufian yang sebenar, termasuk Sayyidina Abu Musa Asy'ari yang melahirkan Imam Abul Hasan Asy'ari. Kita punya akidah Asy'ariyah, termasuk Sayyidina Hudzaifah Ibn Yaman dan ramai para sahabat yang menjadi contoh ikutan terbaik kepada kita. Adapun untuk sahabiat di kalangan muslimat, Sayyidah Fatimah, Sayyidah Aisyah, Sayyidah Hafsah, Sayyidah Safiyah, Sayyidah Zainab binti Jahash. Tuan-tuan, semua isteri-isteri Nabi SAW, Ummahatil Mu'minin. Ya, dan tuan-tuan, termasuk juga Ummu Haram binti Milhan, Rumaisa, ya, Asma, Sayyidah Asma binti Siddiq, Sayyidah Asma binti Umais, dua-dua sekali Asma, Ummu Umarah, Nasibah binti Ka'ab Al-Ansariyah, Ummu Aiman, Barakah binti Tha'labah. Ini semua tokoh-tokoh sufiah di kalangan sahabiat muslimat. Tuan-tuan, jadi alhamdulillah, saya kira dah cukuplah untuk sesi hari ini. Ya, kita akan lanjutkan insya-Allah pada kelas yang akan datang. Ada rezeki kita akan tengok bagaimana pula sufiah di kalangan Ahlul Bait, ya, bagaimana pula ahli sufah, ya, yang dikatakan mempunyai asbab nama ahli sufah itulah munculnya nama tasawuf, tuan-tuan. Ya, termasuk juga nanti saya akan bentangkan sedikit sebanyak, ya, sufiah di kalangan at-tabi'in, tuan-tuan. Ya, jadi alhamdulillah, moga-moga sedikit perbincangan yang sempat kita bicarakan pada pagi ini, kita simpulkan bahawa keperluan kita untuk mencari guru. Kalau sahabat berguru dengan Nabi SAW, kalau tabi'in berguru dengan sahabat, tuan-tuan, kalau tabi'in berguru dengan tabi'in, maka kita hari ini perlu menyuluh hati kita, menerangkan perjalanan kita dengan seorang syekh, dengan seorang guru. Tuan-tuan, lebih-lebih lagi perkara yang membabitkan, yang melibatkan perjalanan hati kita, wirid kita, zikir kita, tuan-tuan, untuk selamat. Ya, seperti mana tuan-tuan mengaji dengan Syekh Irwan Al-Hafiz tentang bacaan Quran, tuan-tuan juga perlu mengaji dengan Ustaz Salahuddin dan seumpamanya, perkara-perkara yang membimbing hati kita, yang memberikan kita pencerahan, panduan untuk mengenal Allah Subhanahu wa taala. Wallahu wali taufiq. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, terima kasih, terbaik Abang Ramlan. Syukran.